Tes, 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 Nora, tes. Tes dengar. Awak berceramah ya, Nora? Awak berceramah ya? Ini Arif ni organizer. Sampai dah masuk. Apa sen? Lagi mana ni? Tunggu nama penuh. Ini nama email.
Tidak, aku tanya sikit. Tapi itu boleh itu. Kita boleh itu. Dia asal. Ada all speaker. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Doktor-Doktor, Tuan-Tuan, Puan-Puan, selamat datang diucapkan kepada penceramah dan semua peserta ke Infostruktur Webinar UCS UiTM Siri 14 2023 secara dalam talian anjuran bahagian Infrastruktur Cawangan Selangor. Saya Muhammad Azam Shah Hussein selaku penolong pegawai teknologi maklumat di UCS UiTM Kampus Layang merupakan moderator pada hari ini. Dan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua peserta yang terdiri daripada warga universiti kerana kesudian menyertai Infostruktur Webinar UCS UiTM Siri 14 2023 pada pagi ini bersama tagline memperkasakan perubahan melalui transformasi digital. Untuk makluman bersama, kursus kita pada pagi ini bakal berjalan selama lebih kurang 1 jam dan akan berakhir pada jam 10 pagi. Sukarlah saya untuk menerangkan sedikit format webinar kita pada pagi ini. Para hadirin perlu memastikan mic dalam keadaan mute, senyap, namun jika ada soalan, boleh ditanya terus kepada penceramah di dalam ruangan chat atau para peserta boleh mengajukan soalan secara terus semasa sesi soal jawab selepas penceramah selesai memberi ceramah. Saya ingin membaca latar belakang penceramah untuk hari ini. Para hadirin yang dimuliakan, sebelum webinar bermula, suka saya membacakan biodata penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Puan Nura Muhammad Talha selaku Ketua Unit Sistem Maklumat di bahagian Infostruktur UiTM Kampus Puncak Alam UCS. Beliau merupakan pemegang diploma dan ijazah sarjana muda daripada Universiti Teknologi Malaysia UTM. Beliau seorang yang sangat berpengalaman dan telah membangunkan beberapa sistem setempat di kampus Puncak Alam. Tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang berusaha Puan Nura Talha untuk menyampaikan webinar bertajuk Data Collection with Online Survey Tools. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, terima kasih moderator kita pada pagi ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua staf lah yang mengikuti webinar kita pada pagi ini. Sekejap ya, saya akan share slide. Okay, boleh nampak ke slide saya? Boleh. Okay. Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebenarnya pagi ini saya akan berkongsilah sedikit apa yang saya tahu berkaitan dengan data collection with online survey tools. Saya rasa data collection ni banyaklah digunakan di dalam kampus kita ni, especially untuk beberapa tujuan-tujuan tertentu. Okay. Okay, apa itu pengumpulan data ataupun data collection? Okay, kalau kita tafsirkan, sebenarnya pengumpulan data ni adalah kita memerlukan satu proses untuk mengumpulkan maklumat atau informasi daripada pelbagai sumber untuk tujuan analisis. Tujuan ni ada pelbagai lah.
kita boleh buat untuk analisis, untuk kita punya research atau untuk penggunaan lain yang bertujuan untuk membuat pengumpulan data. Okey, pengumpulan data ni juga adalah penting untuk kita dalam melaksanakan kita punya penyelidikan. Contoh dalam penyelidikan sains ataupun dalam pengurusan projek. Okey, analisis pasaran dan banyak-banyak bidang lainnya yang boleh kita gunakan, yang kita perlu menggunakan kaedah pengumpulan data. Okey, data ni juga akan dikumpulkan dalam pelbagai bentuk. Antara yang biasa kita gunakan adalah data statistik, data kualitatif, data kuantitatif dan lain-lain bentuk data yang dapat membantu dalam pembentukan fakta dan pandangan pengguna. Maksudnya kita kena tahu apa tujuan kita nak buat pengumpulan data tu. So daripada tujuan itulah kita akan tentukan data apa yang kita perlukan. Okey. Kaedah proses pengumpulan data ni juga boleh dibuat melalui soal selidik, pemerhatian, temu bual, untuk pengukuran, untuk permohonan dan banyak lagi lah. Sebenarnya dia bergantung kepada apa objektif kita untuk nak mengumpulkan data tu. Okey. Seterusnya adalah okey. Biasanya kita mengumpul data, kebanyakan daripada pengguna mengumpul data adalah untuk membuat soal sidik kan biasanya lah, tapi ada juga untuk tujuan lain. Tapi biasanya akan menggunakan soal selidik untuk mengumpulkan data-data tertentu. Okey. Jadi soal selidik ataupun survey ni adalah merupakan kaedah untuk mengumpul maklumat menggunakan soalan yang relevan. Untuk menggunakan soalan-soalan yang tertentu berkaitan dengan apa yang kita nak capai itulah, menggunakan sampel daripada beberapa orang. Maksudnya kalau kata kita nak buat soal sidik tu, kita dah tahu dah. Kita nak buat soal sidik tu berkaitan dengan apa. Dan kita kena ada target responden lah untuk buat soal sidik tu. Okey, soal sidik juga merupakan alat untuk mengumpul data kuantitatif dan kualitatif untuk membuat keputusan. Okey, daripada data soal sidik tu, daripada soal sidik tu, kita boleh membuat keputusan dan untuk menilai pendapat yang tertentu lah untuk menentukan sesuatu perkara. Okey, biasanya kita menggunakan mekanisme borang soal selidik untuk kita buat soal sidik ni. Apakah jenis data soal selidik? Macam tadi saya dah mention tadilah, kita ada dua jenis data yang biasa kita gunakan. Data pertama adalah data kualitatif dan juga yang kedua adalah data kuantitatif. Data kualitatif ni adalah data yang merupakan berkaitan dengan sifat. Maksudnya benda yang kita tidak boleh diukur ataupun sukar untuk kita ukur. Dan biasanya bentuk soalan untuk dapatkan data kualitatif ni adalah lebih kepada soalan yang terbuka lah. Okey, soalan yang terbuka. Maksudnya dia bukan ada jawapan yang tertentu untuk soalan tu. Contohnya adalah kalau kita nak dapatkan dari segi pandangan, pendapat ataupun kita nak tahu sikap setengah responden berkaitan dengan perkara yang tertentu lah. Okey. Contoh-contoh soalan data kualitatif ni mungkin kita boleh cakap, kita boleh tanya berapa kali seminggu anda melakukan senaman. So, kita kat situ minta maaf. Yang itu adalah untuk lebih kepada soalan kuantitatif. Maksudnya close-ended question lah. Yang kedua adalah data kuantitatif yang mana berbentuk nombor. Maksudnya dia boleh diukur dan merupakan soalan tertutup. Soalan tertutup ni maksudnya dia memang ada pilihan-pilihan jawapan yang kita boleh pilih, yang responden boleh buat pilihan. Contohnya kalau dia nak tahu berat, tinggi ataupun bilangan produk ataupun umur, itu antara soalan-soalan jenis data kuantitatif. Okey, apa tujuan kita nak melakukan soal selidik tadi? Apa yang tujuan kita nak lakukan survey? Sebenarnya tujuan kita nak lakukan survey tu dia bergantung kepada apa yang kita nak tahulah, apa yang kita nak tahu, apa yang kita nak capai melalui survey tadi tu. Jadi adalah penting untuk kita perlu merancang apa survey yang kita nak buat supaya
survey yang kita nak buat tu mencapai tujuan yang kita kehendaki lah. Okey. Antara tujuan-tujuan soal selidik yang kita mungkin akan gunakan untuk mengetahui sesuatu perkara mungkin adalah untuk mengumpulkan maklumat ataupun mengumpulkan pandangan, pendapat. Biasanya untuk mengumpulkan pandangan dan pendapat ni lebih kepada akan melibatkan data kualitatif lah. Okey, mengumpulkan maklum balas. So, mengumpulkan maklum balas ni biasanya ada soalan-soalan tertentu lah untuk kita nak ukur maklum balas berkaitan dengan perkara yang tertentu. Ataupun kita nak ukur dari segi kepentingan atau keperluan, ataupun nak mengukur data demografi. Sama ada data demografi ni lebih kepada kalau kita nak tahu, contoh nak buat bancian. Okey, dalam satu keluarga tu ada berapa orang, ada berapa lelaki, ada berapa perempuan. Itu berkaitan dengan data demografi lah. Ataupun nak menilai perilaku atau amalan. Menilai perilaku atau amalan ni biasanya berkaitan dengan, boleh dikatakan berkaitan dengan kesihatan, nak tahu tabiat pemakanan seseorang tu macam mana, amalan senaman ataupun amalan kesihatan yang lain lah. Okey. Soal sidik juga boleh untuk kita kena pasti trend. Okey, nak kena pasti trend tu, dia boleh ukur, mungkin kita nak tahu cara orang itu berinteraksi sama ada secara online ataupun secara fizikal. So kita nak tahu trend dia macam mana. Selain itu dia juga boleh untuk menilai keberkesanan satu program. Macam kita buat webinar pagi ni, kita nak ukur keberkesanan apa yang kita sampaikan tu, adakah mencapai tahap pengetahuan atau yang tertentu atau tidak. Jadi kita boleh buat soal sidik untuk menilai keberkesanan satu perkhidmatan yang kita berilah kepada pengguna. Selain itu adalah untuk mengukur kepuasan hati pelanggan. Biasanya untuk mengukur kepuasan hati ni kita biasa dah guna untuk ukur kepuasan hati pelanggan, untuk mengetahui sama ada perkhidmatan yang diberikan tu mencapai ataupun tidak. Okay. Seterusnya adalah platform soal selidik. Okay. Kita ada dua jenis platform soal sidik lah. Pertama adalah secara tradisional ataupun kedua adalah secara online. Okay. Untuk secara tradisional, biasanya kita akan menggunakan edaran hard copy. Edaran hard copy borang-borang berkaitan dengan soal selidik. Biasanya kita, sekarang ni saya tak pasti sama ada masih ada lagi gunakan, tapi biasanya kita dah ke arah online, yang mana banyak kelebihan jika kita menggunakan platform soal sidik secara online ni lah. Tapi kalau kata untuk tradisional, ada juga menggunakan soal sidik, membuat survey melalui temu bual. Dia nak tahu sesuatu perkara berkaitan dengan subjek tertentu lah. Okay. Ini antara yang platform yang boleh digunakan untuk melakukan survey. Okay. Jenis-jenis borang untuk kita buat menggunakan survey tools saja lah, sama ada kita nak buat survey kaji selidik ataupun kita ada juga borang untuk membuat borang permohonan, borang pendaftaran sesuatu program. Even quiz pun kita boleh menggunakan tools yang ada dalam online survey tadi tu. So dia boleh, dalam quiz ni dia boleh ada pengiraan dari segi markah. Untuk satu soalan tu kita boleh set berapa markah yang kita boleh berikan untuk soalan tersebut. Okey, dari segi payment, untuk kita nak buat pembayaran, mungkin untuk pembayaran sesuatu program, kita boleh attachkan ataupun lampirkan resit bayaran yang telah dibuat dalam borang-borang yang kita dah siapkan tu lah, yang kita dah buat tu. Ataupun kita nak order, ataupun untuk buat kita nak order sesuatu peralatan. So kita boleh juga buat satu borang untuk user buat order direct terus. So kita boleh dapat data tu secara direct lah. Okay. Ataupun kita nak buat pool. Pool ni lebih kepada kalau kata kita nak buat bancian, sama ada mana yang lebih dipilih oleh seseorang. Kita nak buat pool bagi tajuk yang catchy untuk satu program. So kita boleh buat pool senarai tajuk tu, dan kita akan bagi pada responden yang sasaran lah untuk
tengok untuk pilih mana yang lebih baik. Okey, seterusnya adalah untuk buat checklist dan juga untuk bagi feedback, maklum balas lah macam tadi saya ada mention tadi. Okey. Apa beza online survey dengan offline survey? Okey. Dia bezanya ada beberapa lah dari segi kos. Pertama dari segi kos, especially kos lah. Sebabnya kalau kata untuk offline, yang maksud saya adalah tradisional tadi tu, mungkin akan menyebabkan kos yang tinggi. Kos yang tinggi tu mungkin datang daripada dari segi pengangkutan ataupun bil telefon, yang mana pengangkutan dengan bil telefon ni lebih kepada kalau kita nak buat survey secara face to face. So kita kena ada kos untuk transport lah dengan telefon kalau kita direct call. Selain tu kalau kata kita nak buat survey juga secara offline, dari segi cetakan untuk borang-borang untuk edaran kepada sasaran responden tadi tu. Jadi bila ada nak cetak tu, kita kena ada pencetak dari segi dia punya cartridge. So melibatkan kos yang tinggi lah sebenarnya kalau menggunakan jika kita menggunakan offline survey ni. Kalau compare dengan online survey tadi tu, kosnya adalah lebih rendah. Sebabnya kita hanya memerlukan data internet untuk kita akses kepada online survey tadi tu. Okey. Kedua adalah kepada sasaran responden. Untuk offline adalah sukarlah nak dapatkan target responden sebab kita kena tahu siapa yang kita nak buat. Tapi kalau kata untuk online, dia lebih mudah. Sama ada kita boleh distribute kita punya borang online tu melalui email, social media, online community. So jadi dia punya sasaran tu dia lebih menyeluruh lah. Jadi kita boleh dapatkan satu hasil ataupun respon yang lebih tepat. Okey. Seterusnya adalah akses borang. Untuk akses borang ni, kalau kata kita menggunakan offline, kita perlu cetak borang hard copy tu. Jadi kalau kata kita dah cetak 20 borang tapi kita ada lebih daripada 20 responden, kita perlu cetak borang lagi lah. Jadi agak sukar kat situ sebab kita memerlukan kos lah macam tadi saya cakap. Untuk online pula, kita boleh menggunakan edaran tu melalui pautan survey. Sekarang ni sama ada kita boleh menggunakan pautan survey ataupun menggunakan QR code untuk kita edarkan kepada responden yang kita dah target tu lah. Keempat adalah dari segi kerahsiaan. Okey, untuk borang offline ni kita tahu, sukar kita nak rahsiakan sebabnya kita dah kenal siapa orang yang nak buat survey tu. Okey, compare dengan online, kita kalau kata tidak mengambil, kalau kita ambil nama responden tersebut pun kita boleh rahsiakan lah sebab hanya kita yang menyediakan borang sahaja yang tahu siapa respondennya. So dari segi analisa data tadi tu kita boleh keluarkan maklumat sulit lah seperti nama. Jika kita ada minta nombor IC, kita boleh tidak untuk pada hasil analisa tu kita tak akan keluarkan lah. Okay. Seterusnya adalah untuk analisis. Bagi analisis, untuk offline, bila kita menggunakan cara survey secara offline ni, kita kena banyak masa untuk kita nak buat pengumpulan dan analisis data. Sebab kita perlu lakukan secara manual. Okey, maksudnya kita kena collect lagi balik semula data-data ataupun borang-borang cetakan yang kita dah distribute tadi, dan kita perlu tengok setiap satu soalan apa jawapan yang diberikan oleh responden tu, dan kita kena analisa secara manual dan akan ambil masa lah sebenarnya, dan ada berkemungkinan akan menjadi kurang tepat sebab mungkin ada kesilapan yang berlaku. Kalau compare dengan online survey ni, dia lebih kepada kita boleh kumpul dan analisis dalam real time. Maksudnya kalau kita dah buat cut off date kita sehingga pukul jam 5 petang, so kita boleh ambil data jam 5 petang tu lah. Tapi kalau kata kita akan extend masa untuk kita nak buat, kita nak distribute kita punya survey tu, so kita punya analisis tu kita boleh buat dalam real time. Maksudnya kalau kata kita dah buat sampai pukul 5, so kita boleh, dia akan live update kita punya data real time. Jadi agak amat memudahkanlah sebenarnya dari segi analisis data-data survey yang kita nak buat tadi tu. Okey, seterusnya adalah
apa kelebihan soal selidik online tadi? Kita dah nampak dah apa perbezaan dia kan. So kelebihannya dari segi pentadbiran. Dari segi pentadbiran maksudnya dari segi tinjauan dalam talian tu dia lebih mudah disediakan dan diedarkan lah. Dan macam tadi saya ada maklumkan, kos dia lebih efektif dan cekap untuk kita nak kumpulkan data. Okey, kemudian dari segi kelebihannya adalah dari segi kebolehcapaian. So, dari segi kebolehcapaian ni, dia responden ni boleh mengambil bahagian dari mana-mana sahaja as long as ada sambungan internet. Jadi, dia boleh menjangkau lebih ramai responden yang kita sasarkan. Kemudian adalah tanpa nama. Jadi saya maklumkan dari segi kerahsiaan lah, responden ni boleh pilih nak kekal ada nama. Kalau tak, sebab kalau kita letak nama, mungkin ada kemungkinan responden yang menjawab soalan kajian selidik tu dia tak jujur. Sebab dia risau bila dia letakkan nama, benda ada mungkin ada tindakan, mungkin ada perkara yang dia perlu ambil tahulah. Okey. Kemudian adalah dari segi automasi. Kebanyakan platform tinjauan ni menawarkan ciri untuk mengautomasikan dari segi pengumpulan dan analisis data. Okey, jadi maksudnya dari segi dia nak buat analisa tu adalah lebih mudah sebab dia dah diautomasikan. Dan dia akan menyimatkan masa dan mengurangkan ralat manusia tadi. Okey. Kemudiannya seterusnya adalah dari segi penyesuaian, reka bentuk yang sesuai dengan objektif. Dari segi penyesuaian ni, kita akan design kita punya borang kaji selidik ni lebih kepada tujuan apa yang kita nak buat. Jadi dia akan capai kepada objektif kita punya kaji selidik tadi. Dari segi pengumpulan data pantas juga kita akan menghasilkan output yang pantas bagi data yang berskala besar. Okey, maksudnya pengumpulan data pantas ni jika kita buat kajian selidik yang target audience kita adalah ramai, lebih beribu-ribu. So dengan adanya teknologi untuk menghasilkan analisa data secara automatik, kita boleh mengumpulkan data ni dengan lebih cepat dan pantas untuk data yang berskala besar. Okey, kemudian dari segi kecekapan kos lebih efektif lah berbanding dengan tradisional tadi tu, dan juga dari segi keselamatan data. Keselamatan data ni untuk dari segi kerahsiaan nak melindungi maklumat responden. Biasanya tinjauan ni kita gunakan untuk pelbagai tujuan. Macam tadi saya dah beri maklumkan tadi. Okey. Di dalam internet lah, dalam internet sebenarnya kalau untuk online survey tools, kita ada pelbagai tools ataupun aplikasi yang ditawarkan di dalam internet lah. Yang mana kita boleh pilih mengikut kesesuaian apa yang kita nak buat survey tadi tu. Antara tools yang kita guna, yang ada sekarang ni adalah Google Form, Microsoft Form, SurveyMonkey, Typeform, Qualtrics, Survey Gizmo, FormStack, Zoho Survey dan apa yang ada dalam skrin lah. Tapi untuk UiTM sendiri, yang UiTM berikan adalah kita lebih kepada penggunaan platform Google Form dan Microsoft Form. Okay. Google Form ni adalah secara percuma yang diberikan di bawah Education License, yang mana dia mesra pengguna dan boleh diintegrasikan dengan Google Workspace. Google Workspace ni sebenarnya dulu dikenali sebagai G Suite, tapi sekarang ni dia dikenali sebagai Google Workspace, yang mana dia ada dalam tu ada macam-macam aplikasi lain selain daripada Google Form, macam Google Drive, Google Docs, Google Sheet dan sebagainya lah. Dan kita boleh buat kajian selidik ni dengan mengumpul respon dalam Google Worksheet. So segala respon yang kita terima melalui Google Form tadi, kita akan simpan di dalam Google Worksheet, yang mana Google Worksheet ni kita akan park di dalam Google Drive account tersebutlah. Ada juga plugin yang boleh menyokong penggunaan Google Form tadi tu. Okay. Yang kedua adalah Microsoft Form. Microsoft Form ni pun di-provide oleh UiTM sendiri.
Jadi dia percuma lah, dan dia adalah merupakan produk di bawah Microsoft 365 dan boleh membuat soal selidik dan kuis. Macam Google Form, Microsoft Form ni juga boleh diintegrasikan dengan aplikasi Microsoft yang lain, macam Power BI, Word dan sebagainya. Kedua-dua aplikasi ini adalah diberikan secara percuma kepada semua staf UiTM, dan untuk Google Form dia adalah unlimited version lah. So saya pasti ramai PTJ yang menggunakan Google Form untuk membuat kaji selidik, untuk membuat survey ataupun membalas ataupun borang penyertaan menggunakan Google Form compare to Microsoft Form. Nanti saya akan terangkan apa beza penggunaan aplikasi Google Form ni dengan Microsoft tadi. Okay, saya just go through cepatlah. Sebenarnya saya benda yang sama saya dah explain tadi. Benda merupakan Google Workspace. Dia berasaskan web yang mana kita boleh akses di mana-mana platform internet dan percuma untuk digunakan, dan ada fungsi yang sangat baik dan mudah digunakan. Mudah digunakan maksudnya walaupun seorang tu dia tak pernah menggunakannya sebelum ni, tapi bila dia try untuk gunakan, mudah untuk dia dari segi interface, mana nak cari dia punya type of question adalah amat mudah lah sebenarnya. So antara muka dia juga kemas dan tersusun. Jadi capaian untuk setiap apa-apa fungsi yang disediakan di dalam Google Form ni adalah mudah untuk dilihat dan digunakan. Dan dia menawarkan soalan-soalan yang tanpa had secara percuma. Maksudnya dia tak ada limited. Dia tak ada limited question yang kita boleh gunakan untuk dalam kita punya survey ataupun apa-apa tujuan tertentu lah. Compare dengan survey-survey yang lain yang ada di pasaran, mungkin ada limitation lah. Mungkin kita kena bayar dari segi, kalau kata untuk account basic, mungkin dia bagi 50 question untuk satu form. Jadi kalau kita nak extend, kena bayar lah. Kemudian ada dalam Google Form juga ada elemen untuk kita muat naik. Ini lebih kepada elemen muat naik ini biasanya kita guna untuk tujuan kita penyelidikan, ataupun kalau kita nak buat apa ni dari segi penyertaan ataupun pembayaran, kita boleh gunakan fungsi muat naik ni untuk muat naik dari segi resit atau apa-apa dokumen yang berkaitan. Kemudian dia menawarkan respon masa nyata. Masa nyata ni maksudnya dia berguna kalau kita nak jejak RSVP untuk acara. Okay? Dia juga boleh dieksport dengan mudah ke Google Worksheet untuk dianalisa. Seterusnya untuk Microsoft pula, dia merupakan produk Office 365. Semua staff UiTM ni sebenarnya diberikan account Office 365 secara automatik lah. Kalau kata tuan-tuan perasan, kita akan dapat kita punya username sama macam email @staff.uitm.edu.my. Kalau kata mana-mana staff yang mungkin tak pernah menggunakan Office 365 ni. Okay, sama juga fungsi dia seperti Google Form. Dia boleh juga untuk membuat tinjauan ataupun untuk membuat kuis. Okay. Dan hasil pun boleh dilihat dalam masa nyata. Maksudnya on the dot kita boleh tengok apa dia punya output daripada analisa yang ataupun jawapan daripada responden tadi tu. Untuk Microsoft Form, hasil analisis tu boleh eksport ke Excel. Dalam Excel tu kita boleh membuat analisa lebih terperinci, sama ada kita kena nak buat pivot table kan. Jadi kalau dalam Microsoft Form pun ada juga analisa yang disediakan secara automatik berdasarkan soalan yang kita tentukan tadi. Kelebihan juga Microsoft Form ni juga dia ada template yang cantik dan sedia ada. Maksudnya kita dah boleh guna terus je direct apa grafik-grafik yang dah disediakan dalam Microsoft Form tadi tu compared to Google Form. Okey, apa persamaan antara Google Form dengan Microsoft Form tadi tu? Okey, pertama mudah digunakan.
kedua-dua online survey ni adalah mudah digunakan, dan kalau kata user tu tak ada pengetahuan berkaitan dengan ataupun tak pernah menggunakan survey form ni pun boleh menggunakannya secara terus. So, kemudian ada segi penyediaan borang. Soalan-soalan yang disediakan tu pun lebih kurang sama, tapi ada yang kelebihan pada antara satu sama lain lah. Kemudian dia boleh diintegrasikan dengan platform lain. Contoh, Google Form boleh diintegrasikan dengan Google Sheet, dan Microsoft Form boleh diintegrasikan dengan Microsoft 365. Dan juga borang-borang ataupun dua platform ni dia boleh orang kata collaboration. Maksudnya borang yang kita create tu kita boleh kongsi dengan pengguna lain. Kemudian untuk analisis, boleh menyediakan tools analisis untuk menghasilkan kaji sedik dengan cara yang mudah difahami. Dan dari segi analisis tu kita boleh tahu jawapan dalam masa yang nyata lah. Kalau kata jawapan dalam masa nyata ni maksudnya kalau kita buat borang berkaitan dengan kuis, kita boleh tahu jawapan terus ataupun berapa markah kita perolehi untuk soalan kuis tersebut. Dan kita juga boleh membuat salinan. Kalau kata kita nak duplicate borang daripada borang A kepada borang B, tapi mungkin ada perubahan sikit pada borang B. So kita boleh buat salinan daripada borang A kepada borang B dengan cepat. Dia ada function untuk kita copy form tadi. Okey. Seterusnya adalah dari segi pemilihan survey tools. Apa kriteria yang kita guna, kita akan consider untuk kita nak pilih survey tools tadi tu. Okey, pertama kita kena tengok variety of question types. Maksudnya apa soalan-soalan yang kita perlukan untuk survey yang kita nak buat. Jadi maksudnya kita kena tahu apa tinjauan yang kita nak buat ataupun apa survey yang kita nak buat, baru kita boleh kena pasti soalan yang kita boleh sesuai gunakan. Kemudian dari segi logic like branching. Logic like branching ni adalah lebih kepada soalan-soalan yang katalah kalau responden tu nak jawab satu soalan yang berdasarkan kepada jawapan yang dijawab saja. Okey, kalau kata contoh sama ada jika dia suka satu perkara jika dia suka atau tidak satu perkara tu, kita boleh redirectkan jawapan dia. Kalau dia pilih ya, kita boleh redirectkan dia kepada soalan yang berkaitan dengan ya tadi tu. Jika dia pilih tidak, kita boleh redirectkan soalan-soalan yang berkaitan dengan tidak saja. So jadi dia tak perlu menjawab keseluruhan soalan yang disediakan. Kemudian kita boleh analyze dan export data. Okay. Bila responden dah jawab soalan dan kita dah tentukan berapa lama kita nak buka kita punya survey tadi tu, lepas kita dah tutup tu, kita boleh analyze. Dan data-data tu pun boleh dieksport. Boleh dieksport atau dimuat turun. Tak ada masalah yang bila kita menggunakan platform survey tools ni lah. Kemudian dari segi customization. Dari segi customization ni, biasanya dari segi design lah. Kita biasanya nak customize kita punya form ni mengikut tema-tema tertentu. Kalau kita ada kita nak buat borang maklum balas berkaitan dengan program yang berkaitan sukan, mungkin temanya lebih kepada mungkin ada banner yang berkaitan dengan sukan tersebut kan. Jadi kita boleh customize. Kemudian dari segi analyze dan export data. Tadi itulah. Okey, jenis-jenis soalan yang ada dekat dalam online survey form ni. Biasanya ini adalah jenis-jenis soalan yang saya senaraikan yang ada di dalam Microsoft Form dan juga Google Form tadi tu. Kalau ikutkan ada lebih kurang samalah. Lebih kurang ada 13 jenis soalan-soalan yang kita boleh gunakan, dan kita akan tengok kesesuaian dari segi survey yang kita nak buat tu. Jadi dari segi soalan yang kita nak minta responden jawab tu pun perlu lebih mudah supaya responden tu boleh jawab tanpa ragu-ragu. Antara jenis-jenis soalan yang ada tu multiple choice, checkbox, Likert, long answer, linear scale dan sebagainya lah.
Kemudian dari segi pelaporan. Dari segi pelaporan, macam saya dah mention tadi, Google Form, kita boleh dalam Google Form, bila kita nak analisa, dia akan masuk ke dalam Google Sheet. Okay. Daripada hasil analisa tu, kita boleh create satu dashboard menggunakan Google Looker. Okay. Untuk Google Looker ni akan diterangkan di dalam webinar siri 15 oleh Encik Zamani. Jadi kalau kata ada yang berminat untuk menggunakan Google Looker ni, sebab kebanyakan kita menggunakan Google Form kan. Jadi macam mana kita nak buat analisa dan kita nak paparkan hasil analisa kita tu dalam dashboard. So kalau kata kita menggunakan Google Form, kita akan menggunakan aplikasi Google Looker lah. Macam mana nak menggunakan Google Looker tu, tuan-tuan puan-puan boleh tunggu dalam siri webinar Encik Zamani Umar Hussein pada siri yang ke-15. Untuk Microsoft Form, file biasanya yang digunakan adalah Microsoft Excel lah. Microsoft Excel dan dashboard yang support kepada analisa bagi Microsoft Form adalah Microsoft Power BI. Untuk Microsoft Power BI ni juga akan dibuat perkongsian oleh Puan Khairunisa Omar pada siri webinar akan datang. Jadi kalau kata ada yang berminat untuk belajarlah untuk mengetahui basic-basic penggunaan Power BI ni, boleh tunggu dalam siri webinar yang akan datang. Okay. Okay, dalam Google Form dengan Microsoft Form juga ada add-on atau integration yang kita boleh buat. Add-on ni lebih kepada plugin lah, plugin atau alat tambahan atau fungsi yang kita boleh tambah dalam form kita untuk kita memperluaskan kegunaan dia. Biasanya macam saya biasa gunakan AutoCAD ataupun form notification untuk Google Form. Macam tuan-puan biasa biasa buat, biasa macam siri-siri webinar sebelum ni, bila tuan-puan isi borang maklum balas untuk selepas habis webinar tadi tu, tuan-puan akan dapat satu email daripada bahagian info yang mana ada menghantar sijil. Sijil yang kita berikan setiap kali siri webinar selesai. Jadi ini kita menggunakan add-on ataupun plugin AutoCAD lah. Kalau ikutkan, kalau kata tuan-puan nak belajar macam mana nak buat AutoCAD secara basic, nak tahu macam mana AutoCAD tu function dia, boleh layari laman web ifw.uitm.edu.my kerana Encik Hairul Nizam telah berikan webinar berkaitan dengan AutoCAD sebelum ni. Jadi boleh layari kita punya laman web webinar dan boleh find dekat situ siri ke-11 iaitu dokumen Merging Tools AutoCAD yang telah diberikan oleh Encik Hairul Nizam Ghazali. Kedua, biasanya yang saya biasa gunakan juga adalah form notification. Untuk plugin form notification ni sebenarnya ada yang dah disediakan dalam Google Form dengan Microsoft Form. Cumanya dia tak boleh nak di setting. Maksudnya form notification yang sedia ada ni kita just boleh hantar saja. Maksudnya dia boleh notify siapa owner yang sediakan form tu. Dia tak boleh nak dihantar kepada lebih daripada satu pengguna lain. Jadi kita gunakan plugin ni untuk kita dia punya dari segi setting tu lebih menyeluruh lah, lebih banyak. Mungkin dari segi form notification, satu form yang diterima kita akan dapat satu email. Tapi kalau ada menggunakan plugin form notification ni, kalau kita nak setting setiap kali 5 form yang dihantar, kita boleh setting 5 form untuk sekali satu email. So kat situ kita boleh setting. Saya lebih suka menggunakan form notification yang plugin ni lah sebenarnya. Kalau kata dalam Microsoft Form, ada juga menyediakan integration menggunakan Power Apps. Okay, menggunakan Power Apps ni sebenarnya satu fungsi yang disediakan dalam Microsoft untuk kita buat form tapi dalam design ataupun dalam bentuk apps, telefon dan mobile. So kita boleh setting kat situ. So macam mungkin dekat dalam Microsoft Form tu kan ada certain yang kita boleh setting. Tapi dalam Power Apps ni dia lebih kepada cater untuk mobile. Okay.
Okey, seterusnya, apakah amalan yang terbaik untuk kita nak buat online survey? Pertama, kita kena tentukan tujuan dulu. Tujuan apa kita nak buat survey tadi tu, sama ada mungkin nak buat survey ataupun kita nak buat dari segi untuk buat borang permohonan. So, kita kena tentukan dulu. Kemudian, kita kena tetapkan sasaran. Siapa sasaran yang kita nak berikan kita punya form tadi tu. So, kita kena tetapkan sasaran responden kita lah. Kemudian kita perlu menggunakan bahasa yang jelas. Okey, kena tengok juga responden kita. Kalau kata responden kita tu adalah melibatkan pelajar antarabangsa, so kita perlulah gunakan bahasa, mungkin bahasa Inggeris yang lebih sesuai. Jadi kita perlu tentukan bahasa yang jelas lah. Dan short and sweet. Maksudnya soalan-soalan yang kita akan berikan tu tidaklah berjela-jela panjangnya supaya tidak sama ada mungkin akan mengelirukan responden ataupun membuatkan responden tu bosan nak jawab. So, better soalan yang kita berikan tu adalah short and sweet lah. Kemudian kita kategorikan soalan. Okay? Mungkin kita ada satu survey yang orang kata banyak, melibatkan lebih daripada 10 soalan. So, kalau kita boleh kategorikan soalan-soalan tu mengikut soalan, so lebih mudah untuk responden tu menjawab. Dan kemudian kita perlu uji borang. Bila kita dah buat borang tadi tu, kita perlu uji borang tu menggunakan, mungkin kita minta kawan-kawan kita dalam 5 orang untuk test borang tu sama ada kefungsian borang tu okey ataupun tidak. Okay? Kemudian biasanya kita akan sertakan data demografi lah. Data demografi ni contoh macam nama, kalau kata kita nak tahu umur dia berapa, dia daripada PTJ mana, kampus mana. So, kita sesuai untuk sertakan data demografi supaya kita punya hasil analisa tu lebih tepat lah. Okay. Seterusnya adalah pilih platform yang sesuai. Okay. Kita boleh tentukan platform mana. Kita nak guna Google Form ke ataupun Microsoft Form ataupun survey online yang lain. Kalau ada soalan boleh je interrupt. Okay. Seterusnya adalah, okay, ini adalah summary lah. Apa yang kelebihan daripada Google Form dengan Microsoft Form tadi tu. Okay, untuk Google, dari segi collaborative and easy tu, apa yang ditawarkan dalam Google Form ada juga dalam Microsoft Form. Collaborative and easy ni lebih kepada macam mana kita nak berkongsi borang-borang yang kita dah sediakan tu. Maksudnya kita nak kongsi dengan kawan kita. Mungkin ada keperluan untuk kawan kita tengok borang yang kita sediakan tu. Jadi dia boleh edit sekali lah borang tu. Tu yang adalah fungsi yang dari segi fungsi collaborative and easy. Dari segi brand familiarity ni, kita dah tahu dah. Google Form, Microsoft Form ni memang satu aplikasi yang memang biasa digunakan oleh semua pengguna. Okay, branching logic feature ni pun ada disediakan di dalam Google Form dan juga Microsoft Form. Okay, seterusnya untuk beautiful themes and graphics, sebenarnya dalam Google Form dia bukan tak ada, kita tak boleh edit kita punya design, cumanya dia adalah terhad. Okay, macam dekat themes, dekat dalam Google Form dia tak disediakan themes, dia lebih kepada background color sahaja, dia direct. Tapi kita boleh masukkan header based on apa borang yang kita nak buat. Untuk Microsoft Form, dia ada menyediakan fungsi untuk ataupun template, senarai template themes yang kita boleh pilih. Dan themes dia adalah mungkin ada yang themes video, yang ada video kat latar belakangnya, tapi kita boleh pilih daripada template-template yang ada. Untuk mobile apps, okay, untuk Google Form, fungsi mobile apps ni tadi disediakan di dalam Google Form tapi tidak disediakan di dalam Microsoft Form. Maksudnya, dalam Google Form ni kita kalau kita nak menyediakan Google Form through kita punya phone. Hello. Ya. Ada soalan ke? Ada soalan ke? Okay, tak ada. Untuk mobile apps ni tadi, kalau kata Google Form, dia ada menyediakan satu aplikasi. Dia panggil app, dia panggil Google, saya tak ingat, Form Apps rasanya, Form Apps. Dalam Form Apps ni, dia ada aplikasi yang disediakan kalau kita nak buat kita punya form through apps tadi tu. Tapi dalam Microsoft Form, tiada aplikasi yang untuk mobile apps yang disediakan.
Jadi kalau kata kita nak buat form kita, kena buat through desktop kita ataupun laptop lah. Kemudian adalah extending with add-on. Untuk Google Form kita ada, kita boleh macam tadi saya kata AutoCAD, Form Notification. Tapi Microsoft Form ni belum ada lagi add-on yang disediakan di dalam Microsoft Form. Dari segi shareability, QR code. Okey, dalam Google Form, dia hanya menyediakan link ataupun short link. Yang mana kita boleh kongsikan short link tu kepada pengguna kita. Tapi dalam Microsoft Form, dia ada sediakan short link dan juga QR code yang dah disiap generate menggunakan link tadi. Tapi dalam Google Form kita hanya ada link. So kalau kata kita nak jana QR code, kita kena menggunakan tools yang ada di luar lah selain daripada dalam Google Form tadi tu. So dari segi add images dan video tadi pun sama. Kedua-dua aplikasi tadi adalah Google Form ada dan juga Microsoft pun ada menyediakan fungsi untuk add image and videos. Okey, dari segi average time answer. Average time answer ni maksudnya adalah kita nak tahu satu form tu dijawab pengguna responden tu jawab berapa lama. Berapa lama responden tu ambil masa untuk jawab satu form tu. Dalam Google Form tidak disediakan fungsi untuk kata masa bagi setiap form yang dijawab, tapi dalam Microsoft disediakan fungsi tersebut. Okey, kemudiannya dari segi assign specific people pun dua-dua disediakan. Maksudnya kalau kita nak assign specific people ataupun staff tertentu je yang boleh jawab form tu, kedua-dua Google Form dan Microsoft menyediakan fungsi tersebut. Ada apa-apa soalan ke sebelum kita nak pergi ke demo? Tak ada. Sekejap ya. Okey, tak ada. Teruskan. Boleh tak nampak saya punya dua browser ni? Nampak Puan. Okey. Sekarang ni kalau kata kita nak dapatkan, saya rasa untuk kita nak pergi kepada, sekejap ya, saya setting sekejap. Macam mana kita nak pergi kepada fungsi Microsoft Form dan app dengan Google Form tadi tu. Kalau dalam Microsoft Form kita ada, kalau tuan-puan boleh nampak kat sini ada app launcher kat sini. So kita boleh pilih dekat sini adalah form. So akan ada paparan Microsoft Form yang ada dalam bawah akaun kita lah. Untuk Google Form pun sama, ada Google Apps kat sini. So kita pilih form kat sini. So akan keluar page form yang ada senarai form bawah kita lah. Okay. Untuk kita create sama ada form, kita boleh create new form ataupun new quiz. Okey, kedua-dua Google Form dan Microsoft Form ni menyediakan fungsi untuk buat quiz secara online. So dekat dalam new quiz ni kita boleh tentukan berapa markah yang kita nak berikan untuk setiap soalan tadi tu. Untuk Google Form pun ada disediakan, cumanya kita dalam Google Form ni dia tak ada kategori macam ni, ada new quiz ataupun new form. Untuk Google Form dia lebih kepada kita akan create satu form dulu, blank form. Ataupun kalau tadi kita nampak tadi ada blank quiz, pun kita boleh gunakan yang ini. Okay. Kelebihan Google Form ni, bila kita, katalah kita dah buat satu soalan, contoh borang maklum balas. Tiba-tiba borang maklum balas itu kita nak convert kepada Google Form. So sepatutnya kalau dalam Google Form dia tak ada masalah, kita boleh setting kat sini dan kita jadikan dia make this a quiz. So automatic nanti semua soalan-soalan tu akan jadi akan ada perlu kita kena setting markah lah. Kena answer key, kita kena tentukan apa jawapan dia dan markah yang untuk setiap soalan tu.
Tapi kalau kata memang borang maklum balas saja, so kita boleh tutup semula, make this quiz kita disablekan. So tapi kalau dalam Microsoft Form, once kita dah create form untuk tujuan tertentu, dia tak boleh nak ditukar kepada quiz. So dia kena buat quiz yang barulah. Okay, ini adalah 2 form yang saya dah sediakan untuk kita tengok dari segi fungsi-fungsi yang ada dalam Google Form tadi tu. Okay. Okay, ini macam biasalah tajuk untuk form tadi tu. Dalam Google Form dan Microsoft Form, tajuk dia pun samalah. Kita boleh masukkan tajuk-tajuk yang kita perlukan. Okay. So, biasanya kita nak buat form, kita akan mulakan dengan kita create section. Biasanya kalau kita buat borang maklum balas contohnya. Okay, ni. Kalau kita nak buat borang maklum balas. So, ini adalah, kalau tak nampak belakang ni, background belakang ni adalah template yang saya gunakan lah. Yang ada di bawah, yang disediakan di dalam Microsoft Form. Tapi untuk Google Form, kita boleh masukkan header untuk kita punya program lah, ataupun apa-apa yang berkaitan dengan apa yang kita nak buat borang tadi tu. Okay, nak create header ni, biasanya kita pergi kepada customize theme, yang mana kita boleh customize text style, ataupun kita nak tukar jenis-jenis font dekat header tu lah. Ini jenis font dekat question dia, ni dekat text. So, ini adalah header yang kita akan upload ke dalam kita punya form tadi tu. Dan background color ni akan kita boleh pilih apa background color yang kita nak. Okay. Compared to Microsoft Form, dia lebih kepada template yang telah disediakan di dalam Google Form. Mungkin kita nak borang kita ni lebih format dia macam ni. So, dia punya header tu akan jadi apa yang kita pilih based on template tadi tu lah. Untuk color ni pula adalah color yang latar belakang kita ni. Untuk kita punya header dengan latar belakang form tadi tu. Ini yang saya kata dia ada latar belakang dia melibatkan video lah. Maksudnya ada pergerakan di belakang. Okay. Okay. Sebenarnya sama je, lebih kurang function bagi Microsoft Form dan Google Form pada saya lebih kurang sama. Tapi dari segi interface, saya nampak Google Form, Microsoft Form lebih interface-nya lebih cantik lah sebenarnya. Compare to Google Form. Tapi kalau kata biasa dah menggunakan Google Form, tak ada masalah pun nak gunakan Google Form as a platform untuk kita nak create kita punya borang. Okay. Dalam jenis-jenis soalan yang ada dekat dalam Google Form dan Microsoft Form pun lebih kurang sama. Cumanya, okay, macam Microsoft Form, once kita dah pilih jenis soalan, contoh jenis soalan yang choice, kita boleh jadikan dia sama ada multiple answer ataupun tak je. Okay. Compare to Google Form, kita boleh pilih soalan dalam pilihan ni kita boleh jadikan dia sebagai apa. Maksudnya contohnya kalau kata ini adalah multiple choice, kalau kita nak pilih dia sebagai drop down, so kita boleh setkan dia sebagai drop down. Tapi depends on soalan tu sendirilah sebenarnya. Okay, boleh rasanya Google Form ni ramai yang mahir rasanya penggunaan Google Form compare to Microsoft Form. Okay. Untuk tarikh date, function date yang ada dekat dalam Microsoft Form, dia ada menyediakan date. Kita boleh pilih date kat sini. Tapi untuk di dalam Google Form, kita boleh set juga date
dan time. Dia datang sekali date. Kalau kita nak pilih date, kita boleh pilih date, ataupun kalau kita nak time sekali, kita boleh pilih time sahaja. Tapi kalau kita nak kedua-duanya, kita ada function dekat sini, more option, kita boleh include time. So dia akan include time sekali. So dalam satu soalan tu kita boleh include date dan time. Tapi kalau dekat dalam Microsoft Form, kita boleh include date sahaja. Okay. Ini samalah soalan yang sama menggunakan multiple choice. Saya nak tunjukkan perbezaan. Okay, dari segi soalan multiple choice grade pun lebih kurang sama. Cumanya kita boleh buat pilihan dekat sini. Limit to 1% per column. Maksudnya, untuk setiap row ni, dia boleh jawab satu sahaja pilihan yang ada dekat kolom. Kalau kita setkan limit to 1 respond per column. Tapi kalau kata di Microsoft Form, kita tak boleh setkan. Maksudnya, dia boleh pilih lah lebih daripada, maksudnya kalau kita kandungan tidak memuaskan dan penyampaian pun tidak memuaskan, so dia boleh pilih 2. Tapi kalau compare tu dekat dalam Google Form, dia perlu, kalau kita dah setkan tadi dengan setting yang ini, limit to 1 respond per column, maksudnya dia boleh jawab tidak memuaskan ni sekali je. So yang lain tu dia kena buat pilihan. Pilihan yang lain daripada yang dia dah pilih. Okay. Okay. Kelebihan yang ada dalam Microsoft juga adalah dia ada ada ranking. Yang mana kalau kata kita ni ranking ni lebih kepada kalau kita nak gunakan untuk quiz lah. Kalau kita nak minta responden tu jawab soalan berkaitan sila susun proses pelaksanaan mengikut turutan. So dia boleh drag and drop je lah dia punya jawapan tadi tu. Kita view sekejap. Ya, saya cuba jawab. Minta maaf Puan Nura, lagi Ya. 3 minit. Sekejap ya. So, dekat sini. Okey, ini adalah dari segi kita boleh susunlah soalan ni more pada quiz sebenarnya. Tapi kalau kita nak guna untuk borang maklumat kita tak ada masalah. So kita boleh tarik-tarik, tapi compare tu dalam Google Form dia tak ada function yang ini. Dia tak ada function ranking tadi tu. Tapi kita boleh buat lebih kurang ranking tadi. Cuma cara dia mungkin kita boleh buat macam ni. Kita senaraikan apa pilihan jawapan yang ada tu dan kita minta user akan pilih jawapan based on apa yang ada kat sini. Contohnya kalau kata create online survey ni adalah pilihan nombor 1, dia akan pilih 1. So kita kena setting kat sini juga. Dalam setiap satu kolom tu dia hanya boleh limit to one respond per kolom. So dia ada beza. Dari segi fungsi tu yang direct ada di Microsoft Form, tapi kalau kita nak gunakan benda yang sama di Google Form boleh juga, tapi kena modify sikit lah. Okey, dalam setiap ni pun ada juga dalam Google Form dan Microsoft Form pun ada juga disediakan kalau kata berkaitan kalau kita nak attachkan gambar ataupun video pun ada disediakan function tersebut lah untuk kita attachkan file. Kalau attach file, kita boleh menggunakan upload file lah. So akan ada function upload file yang mana kita boleh setting limit berapa size untuk kita punya file yang kita akan terima. Sama juga apa yang ada di Google Form. Kat sini kita boleh ambil file upload pun sama. Okay. Kemudiannya dari segi setting lah, sebab masa pun dah tak cukup. So dari segi hasil tu kita boleh tengok kat sini respon tadi tu. So, setiap kali user responden dah jawab, ini adalah hasil dia lah. Dan dia punya graf ni adalah bergantung kepada jenis soalan yang kita dah pilih tadi tu. Macam dekat Microsoft Form, dia lebih kepada
graf yang macam ni, bar graf macam ni. Yang kalau kata dekat Google Form dia lebih kepada graf yang tegak tu lah. Okay. Dari segi setting, macam saya dah mention tadi, form ni kita boleh jadikan dia sebagai quiz terus. Tapi kalau dekat pada Microsoft Form dia tak boleh lah. Dekat setting kita tengok kat sini. Setting ni dari segi who can fill out this form. Kalau dekat Google Form dia lebih kepada responses lah. So kita boleh buat pilihan kat sini. Sama ada kita nak pilih pada nak limit to one person jawab ke ataupun nak restrict pada UiTM staff ke. Okay. Kelebihan yang ada dalam Microsoft Form pula juga yang tak ada dalam Google Form adalah start date dengan end date. Maksudnya borang tu kita boleh setkan start date bila, end date bila. Dan ataupun kita nak set time duration dia. Berapa minit? 30 minit kita nak buka borang tu. Dan kita boleh juga shuffle question tu. Tak nak bagi, kalau kata quiz kita tak nak bagi proses tiru kan. Kita nak siapa staff tu tiru. So dia takkan tahu soalan tu adalah soalan sebenarnya. Soalan dia kita dah shuffle. Jadi dia kalau kata jawapan dia A, nombor 1 A, tak semestinya yang set yang lagi satu tu jawapan dia nombor 1 tu A. So dekat sini, dekat Microsoft Form ada disediakan juga shuffle ni. Dan ada juga kita boleh customize thank you message lah. Yang ni pun samalah. Kalau dalam Google Form pun disediakan juga. After submission, confirmation message. Okay. Kemudiannya, saya nak tunjukkan dari segi yang tadi ni adalah collaborate. Kita nak add collaboration. Siapa yang kita nak bagi form kita ni untuk diedit. So kita akan add collaborators kat sini lah. Sama lah untuk Google Form pun sama. Okay. Okay, untuk collect respon ni. Macam di Microsoft Form dia ada sediakan QR. Yang mana QR link tu dia dah generatekan sekali QR dia. Tapi kalau kata di Google Form dia hanya sediakan link sahaja. So kita boleh ada shorten URL lah. Ataupun kita boleh email terus kita punya form ni kepada kepada pengguna yang kita nak minta dia jawab soalan tadi tu. Dan di Microsoft pun disediakan juga soalan function tersebut. Okay. Okay, saya share sekejap ya, saya share slide saya balik tadi. Okay, saya rasa cukup kot setakat ni saya sharing berkaitan dengan online survey ni. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun further pertanyaan bolehlah sama ada direct kepada saya ataupun boleh masuk dalam chat. Okay, untuk pemakluman semua, untuk kita, saya nak macam iklan lah. Untuk kita punya next webinar adalah data visualization with Google Looker Studio. Okay, data visualization with Google Looker Studio ni adalah rentetan daripada kita punya webinar pada hari ni. Maksudnya bila kita dah create Google Form tadi tu, kita akan buat satu dashboard menggunakan Google Looker Studio. So kalau kata kepada siapa anda yang berminat boleh ready form kalau kata nak ikut masa webinar Encik Zamani Umar Hussein ni boleh ikuti pada next series. Kemudian untuk data visualization with Microsoft Power BI juga akan diberikan oleh Puan Khairunisa untuk next webinar. Ini juga berkaitan dengan Microsoft, apa yang saya berikan hari inilah melalui Microsoft Form. So macam mana daripada Microsoft Form punya data kita akan analisa dan kita sediakan dashboard menggunakan Microsoft Power BI tadi. Okey. Itu sajalah. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih diucapkan Yang Bersahabat Puan Nura Taha atas curahan ilmu dan perkongsian yang penuh dinamik sebentar tadi. Diharap para peserta dapat mengambil manfaat daripada ilmu yang dikongsi untuk panduan dan rujukan pada masa akan datang. Seterusnya, pihak Rusetia membuka peluang kepada para peserta untuk bertanyakan soalan dan mohon jasa baik memperkenalkan nama dan jabatan anda sebelum mengajukan sebarang soalan. Soalan boleh ditanya secara lisan dan menekan butang mikrofon secara bertulis di ruangan chat.
Okay. Puan Nora, ni ada satu soalan dekat chat. Ya. Assalamualaikum Puan Nora, dinyatakan bahawa Microsoft Form tiada mobile app seperti Google Form. Adakah ini bermakna responden perlu menjawab soalan menggunakan laptop dan adakah mereka juga perlu mempunyai akaun MS Form? Okey. Okey, sebenarnya mobile apps ni lebih kepada macam ni, untuk kita platform untuk kita create form tadi tu. Kalau kata macam Google Form memang ada disediakan, tapi Microsoft Form dia tak ada Google Apps. Tapi untuk responden menjawab soalan-soalan yang disediakan melalui Microsoft Form, tak ada masalah sebenarnya, boleh menggunakan telefon. Ni maksud saya, apps ni adalah untuk platform untuk nak buat soalan, create soalan. Dan kalau kata Microsoft Form dia tak ada account 365, as long as dia ada setting dekat dalam Microsoft Form tadi tu. Sama ada kita nak allow user, mana-mana user pun boleh jawab ataupun dia hanya restrict kepada UiTM. Biasa UiTM memang akan ada account lah, account Google, kita boleh gunakan account Google juga. Okey, ada soalan lain daripada peserta? Okey, terima kasih. Kalau tak ada, kita tutup sesi pada kali ini. Okey, Barisan Jawatankuasa Program Infrastruktur Webinar UCS UiTM Siri 14 2023 ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih penghargaan kepada penceramah dan para peserta daripada warga UiTM yang sudi hadir secara dalam talian pada hari ini. Slide pembentangan akan dikongsi di dalam web Infrastruktur Webinar UCS 2023 seperti berikut: www.ifw.uitm.edu.my. Dimohon jasa baik semua hadirin bersedia dan membuka kamera masing-masing bagi sesi fotografi secara dalam talian. Dipersilakan semua hadirin membuka kamera masing-masing. Okey. Belum lagi. Sekejap. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. Sukacita pihak Rusia ingin mengingatkan para hadirin untuk merekod kehadiran melalui QR Code atau pautan Google Form yang disediakan oleh pihak urus setia di ruangan chat. Namun mohon kerjasama semua yang tidak menyebarkan URL kehadiran kepada rakan-rakan yang tidak hadir pada program webinar ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Nora. Terima kasih Puan Nora. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Nora. Ramai. Ramai dah hantar. Awak main dah hantar.